Okey, baik, sekarang kita lihat satu persatu proses perniagaan, iaitu yang pertama input. Apakah input? Input adalah faktor-faktor pengeluaran yang terdiri daripada tanah, modal, buruh, kesewanan, teknologi terkini dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, baik. Contoh kita lihat iaitu pengeluaran tekstil, iaitu pengilang memerlukan kapas. Kapas adalah bahan mentah untuk diproses, manakala manusia adalah buruh atau pekerja yang menyelenggarakan mesin-mesin. Wang adalah modal untuk membeli bahan mentah dan mesin untuk membeli bahan mentah, mesin dan juga membayar upah kepada pekerja. Serta kemahiran iaitu kesewanan untuk menghadirkan sumber-sumber berkenaan. Baik, proses perniagaan yang kedua adalah proses transformasi ataupun tambah nilai. Proses ini adalah proses untuk menukar input dari segi bentuk, rupa, warna, rasa dan saiz kepada sesuatu bentuk yang boleh dikenali sebagai output. Dalam proses ini, dia akan memberi tambah nilai kepada barang yang telah diproses. Baik, contoh adalah penghasilan tekstil setelah bahan mentah, tenaga kerja, mesin dan peralatan dikumpulkan serta bahan mentah akan diproses atau ditukarkan menjadi kain menggunakan kepakaran pekerja dan teknologi yang tertentu. Okay, baik. Seterusnya proses pengeluaran yang ketiga adalah proses output, iaitu hasil yang telah diperolehi dari proses transformasi. Daripada input kita proses dan jadikan output. Okey. Output mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay. So, kualiti output perlu memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Okey, baik. Contoh dalam pengeluaran tekstil. Output yang dihasilkan mungkin kain kapas ataupun kain sutra atau polister yang dapat menempati piawaian tertentu yang telah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu. Okay, baik, seterusnya proses yang ketiga adalah proses jualan. Jualan adalah merupakan aktiviti menukarkan hasil pengeluaran output kepada pembeli untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan memberi kepuasan. Baik, kita lihat contoh. Dalam pengeluaran tekstil, kain sutra yang dihasilkan perlulah dipasarkan kepada pengguna, iaitu mestilah kepada pengguna sasaran supaya harga yang ditawarkan adalah bersesuaian dengan pengguna dan kos pengeluaran yang digunakan. Baiklah, seterusnya. Proses yang terakhir adalah untung. Untung adalah lebihan hasil terhadap kos, manakala rugi adalah kos lebih daripada hasil. Okay. So, untung yang akan diperolehi apabila hasil perniagaan melebihi kos perniagaan, manakala rugi adalah sebaliknya. Okay. Hasil tolak kos dapat untung. Kalau hasil tolak kos rendah adalah rugi. Baik. Keuntungan yang diperolehi biasanya akan digunakan semula oleh
penjagaan dalam aktiviti pengeluaran seterusnya atau dapat menambah aset-aset perniagaan. Contoh keuntungan daripada jualan tekstil yang telah dihasilkan boleh digunakan untuk pengeluaran untuk menambahkan bilangan mesin yang tertentu ataupun mesin-mesin yang bersesuaian. Baik. Baik. Subtopik yang ketiga ialah objektif untung. Siapa meniaga yang tidak mahu untung? Semua orang meniaga mahu untung. Apakah keuntungan? Keuntungan merupakan lebihan hasil setelah ditolak semua kos aktiviti perniagaan. Adalah menjadi matlamat utama perniagaan untuk memperoleh keuntungan supaya perniagaan boleh terus wujud dan terus berkembang dalam pasaran. Contoh, kita nak jual sesuatu produk dengan harga jualan sebanyak RM20 seunit. Manakala kos adalah RM15. So, untung bagi setiap unit adalah sebanyak RM5, iaitu RM20. Harga jualan tolak dengan 15, kita dapat untung RM5. So, RM5 ini merupakan salah satu sumber modal yang akan digunakan untuk mengembangkan perniagaan. Dianya boleh digunakan untuk membeli aset-aset dan keperluan-keperluan perniagaan lain. Baik. Untuk meraih keuntungan yang besar, kalau kita dapat untung yang besar, akan memberi satu gambaran bahawa perniagaan telah berjaya diurus dengan baik. Keuntungan yang besar juga membolehkan perniagaan memberikan ganjaran yang tinggi kepada peniaga dan usahawan. Kemampuan perniagaan mencapai keuntungan akan meyakinkan pelabur-pelabur luar untuk melabur dalam perniagaan berkenaan. So, apabila perniagaan telah dapat atau memperoleh keuntungan ini, dia akan membuka ruang yang luas untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan boleh mewujudkan satu persepsi masyarakat terhadap perniagaan itu. Baik. Seterusnya kita akan lihat iaitu tajuk yang kedua, iaitu 1.2 kepentingan perniagaan. Kepentingan perniagaan ni ada 4. Yang pertama, memenuhi keperluan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan peluang pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi dan negara. Dan yang keempat, memenuhi kehendak peluang global. Baik, mari kita lihat satu persatu tentang kepentingan perniagaan ini. Apa dia yang dikatakan memenuhi keperluan masyarakat ini? Memenuhi keperluan masyarakat ialah perniagaan itu cuba memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat atau pelanggan dengan menyediakan pelbagai barangan dan perkhidmatan yang bermutu dari segi harga, masa dan tempat yang sesuai kepada semua pelanggan. Yang keduanya, perniagaan dapat membantu menyediakan keperluan asas masyarakat seperti barangan, makanan, pakaian
dan barangan kesihatan serta perkhidmatan seperti pengangkutan dan perubatan. Kita memerlukan perubatan. Yang kedua, kepentingan perniagaan ialah dapat meningkatkan peluang perniagaan. Perniagaan ni dia mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat yang mempunyai kepelbagaian latar belakang pendidikan. Tak kira lah dia sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti dan lain-lain. Okey, so berbagai kemahiran dan pengetahuan diperlukan dalam sesebuah perniagaan. Dengan menyediakan pekerjaan, perniagaan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendapatan yang mereka terima. Seterusnya, kepentingan perniagaan ialah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan negara. Iaitu perniagaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan aktiviti ekspor, iaitu akan menambah pendapatan negara. Kita ekspor barang ke luar negara, kita dapat pendapatan, dapat duit. Okey. Aktiviti perniagaan juga membolehkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di sesebuah tempat. So, secara tak langsung akan memberi manfaat kepada masyarakat. Ada perniagaannya, infrastruktur akan dibina. Seterusnya, kepentingan yang keempat adalah memenuhi kehendak dan peluang global. Iaitu perniagaan tidak hanya terhad di dalam sesebuah negara saja, tetapi meliputi keluar negara, iaitu borderless world. Setiap negara berpeluang menikmati pelbagai produk dari pelbagai negara, dapat bertukar-tukar produk dan barangan. Dan juga ilmu perniagaan perlu dipentingkan supaya mampu bersaing dengan syarikat-syarikat antarabangsa yang membuka perniagaan di sesuatu negara. Contohnya, terdapat syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat, Jepun yang telah beroperasi di Malaysia bagi memenuhi kehendak global. So, setakat itu dulu kita belajar dan kita tengok perniagaan dan persetaraan. So, kita akan sambung pada next class. So, sekian, terima kasih.